Dan lebih teruk, mereka dah kaya tapi mereka lupa dan mereka khianat parti. Jadi tak payah bagi peruntukan pun tak apalah kepada ahli-ahli Parlimen Bersatu ni. Sebab biar je mereka yang menggelupur, senang kan. Bila dah nak tolong berkenaan dengan peruntukan, lepas tu nak suruh lah ada aku janji sikit berkenaan dengan sokong dasar kerajaan, dia kata dibeli pula kan. Jadi bila menantu Midin lari dikabarkan ada di negara itulah, negara A tu, ahli-ahli Bersatu tak senang duduk sebab nampak gaya Midin akan berdepan dengan kes mahkamah, termasuklah menantunya sendiri pun. Maka ahli-ahli Bersatu sekarang ni kita nampak dia ada perbezaan pendapat lah di antara mereka. Jadi takkanlah nak kena cari tuan baru kot, ataupun presiden baru kot kan. Jadi dengar khabar ada lagi 10 ahli Parlimen Bersatu akan menyokong PMX. Kita tunggu dan lihat. Saya tak terkejut langsung. Macam saya cakap tadi, ahli Bersatu ni dia semuanya kebanyakannya ahli-ahli UMNO lah, kebanyakannya, dan juga ada juga ahli-ahli PKR. Betul tak? Jadi PN Bersatu ni elok bubar sajalah. Mula-mula PAS ambil Atuk jadi penasihat 4 negeri di bawah kepimpinan dia orang. Kemudian setakat hari ini sudah ada 4 orang MP daripada Bersatu umum sokong PMX dan Kerajaan Madani. Tapi yang kelakar, yang terdesaknya, pengurus CPN dan Presiden Bersatu, dia suruh orang bawahan dia untuk buat gerakan untuk dia dan bosku berbaik semula demi masa depan Malaysia lah kononnya kan. Inilah modal penyatuan Melayu dah tak laku ke macam mana? Bagaimana dengan proklamasi Melayu yang diorang duduk canang-canang sebelum ni? Sebab saya tengok sebelum ni kan diorang duduk canang betul. Adakah dah tak laku dah proklamasi Melayu dia tu kan? Jadi asasnya Parti Bersatu ni dia memang, kalau kita lihat lah, memang tak heran lah. Sebab dia memang tak ada jati diri. Ianya ada sekumpulan manusia yang oportunis yang duduk berhimpun sekali. Jadi they have no ala tuju lah, kita cakap kan, tiada akar umbi, dan dia punya parti pun baru setahun jagung. Korang bayanglah yang parti setahun jagung ni ada beratus juta dalam akaun, berbanding dengan PKR yang 20 tahun lebih dah ada 7 juta aja dalam akaun parti. Dia baru setahun lebih ditubuhkan, tak sampai pun 2 tahun sebelum tu, tak sampai 2 tahun ke, tapi baru lagi lah juga kan, di bawah kepimpinan presiden yang baru iaitu Muhyiddin. Yang sebelum tu ada perpecahan juga di antara kalangan parti tu. Dan barangkali kalau mereka diuji dengan scheme of things yang datang dengan tawaran yang seperti zaman Tubuh Atap itu, kita pastilah memang antara mereka akan, kalau dah boleh lompat, mereka lompat lah, senang cerita kan. Jadi hanya dengan peruntukan parlimen pun mereka boleh gugur satu persatu. Apatah lagi kalau ada gesture macam Tebuk Atap hari tu kan. Jadi itulah dulu masa mereka jadi kerajaan, beli orang ni, beli orang tu, minta sokongan orang ini dan itu. Jadi di sini kita boleh selut jugalah kepimpinan PAS sebab diorang ni tahan lasak. Walaupun ada yang di antara diorang ni yang mengatakan tak patutnya diberikan peruntukan atau sebagainya kepada ahli parlimen mereka kan, walaupun dia ni duk ratik berkenaan dengan peruntukan, tapi setakat ini belum ada lagi lah MP daripada PAS yang kita dapat lihat yang nak menyokong PMX. Mereka ni lasak jugalah kan, lebih kurang macam tu. Saya teringat kata-kata Mak Amar lah, tinggal yang bodoh-bodoh je duduk dalam PAS ni. Tapi kita tengok yang mereka yang menjadi MP pada PAS ni hebat-hebat, dia orang punya kelulusan tau. Tapi kelulusan yang PhD pun jangan sangka mereka akan berpolitik dengan bijak. Ada juga yang masih lagi menggunakan sumber daripada benda yang tak sahih kan, dia kongsikan dan berdepan dengan Saman hari ni. Inilah seorang yang kita tahulah yang tengah viral ni, seorang ustazah yang kita boleh katakan hari ni saya tak dapat nak brain.
kenapa dia tak nak minta maaf. Sedangkan kalau kita dapat lihat ustaz-ustaz yang sebelum ni diancam dengan saman je, dia orang terus minta maaf, mengemukakan permohonan maaf dan sebagainya. Tak, kalau terkilaf, hai Arina, kalau terkilaf tak ada masalah kan, terkilaf itu biasa. Tapi saya tak faham kenapa dia ketegak lagi, dia masih lagi, thank you Raikal, dia ketegak lagi, dia tak mau ni. Dia tak mau nak minta maaf, dia tak mau akui kesilapan dia. Dah lah dia refer kepada sumber yang ialah propaganda. Dan sebenarnya propaganda tu telah diselesaikan, dah dijelaskan. Tak jadi persoalan lagi dah. Tapi yang jadi persoalan hari ni adalah ada timbul seorang yang baru jadi MP ni, tiba-tiba dia share benda yang tak dijelaskan. Nizar Nizar tu orang PAS Abang Wan. Dia juga dikaitkan dengan salah silah tu kan Abang Wan kan? Tak silap saya. Rizal mana? Apa nama penuh dia? Datuk Nizar. Nanti saya tengok balik. Okey, jadi pada saya kan, dalam PAS ini dia ada konsep walak kepartian sebenarnya. Nizar apa nama dia ya? Okey. Jadi dan ia gagal diintegrasikan dengan ilmu lah. Dan akal yang sihat, yang rasional. Sedangkan sejarah rakan mereka ia bersatu. Dia orang ni berpengalaman betul lah dalam mencuri kerusi-kerusi UMNO, kerusi-kerusi PKR, mengukuhkan penguasaan politik mereka, hingga kan kalau kita dapat lihat, saya tak ada orang tegur tadi kenapa, tak tahulah, lighting kot. Lighting jadi nampak skin, jadi nampak macam ni. Sorry. Kalau rasa macam silau lah nampak macam kenapa putih sangat, tak lighting. Jadi saya tak boleh nak, saya kan live hari ni saya tak boleh nak berapa fokus sangat. Mungkin kalau ada soalan saya boleh jawab lah, sebab saya tak bersedia. Sebab saya sampai aja tadi, tengok saya tak sempat apa-apa pun, saya terus live. Dan mungkinlah kalau ada yang naik, kalau nak tanya soalan lebih senang lagi kot. Sebab saya tak sempat nak fikir apa yang saya nak cakap dan sebagainya. Okey, kita tanya kepada Abang Wan lah. Muhammad Nizar Zamaluddin. Betul, saya tengok poster yang dikongsikan mengenai salah silah tu, ada Nizar Jamaluddin juga dekat situ. Yang saya tengok lah, yang mereka jadikan poster. Betul tak Abang Wan? Nizar yang Menteri Besar Perak tu ke? Saya rasa lah. Sekejap, nanti saya cari nanti. Tak perasan. Okey. Abang Wan, saya ada soalan untuk Abang Wan. Okey, ini daripada MB Perlis. Dia kata, jika ahli parlimen bersatu boleh sokong PM tanpa keluar parti, wakil kerajaan juga boleh menyokong Perikatan Nasional sebaliknya. Kata Ketua PAS Perlis. Maknanya sini dia nak apa yang dia nak cuba sampaikan ni? Dia nak kata, kalaulah ada daripada pembangkang ni nak sokong PMX, kenapa tidak daripada kerajaan nak sokong pembangkang? Apa kenanya? Kenapa kita nak pergi sokong pembangkang pula? Kan? Apa benefit untuk orang dalam kerajaan untuk sokong pembangkang? Silakan Abang Wan. Menteri Besar Perlis tu lupa bahawa kan daripada awal lagi kita beritahu ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan dia dah ada MOU. Masalahnya bersatu ni tak buat perjanjian. Sebab tu ahli dia keluar sokong PMX. Kerajaan perpaduan masa mula-mula ditubuh kerajaan perpaduan tu ada MOU. Sesiapa sahaja yang tidak menyokong usul kerajaan, dia dianggap mengosongkan kerusi. Maknanya ada tak ahli parlimen daripada kerajaan yang berani sokong PN? Boleh sokong, tak ada masalah. Tapi dia kena kosongkan kerusi. Sebab dalam MOU kerajaan perpaduan dah buat, yang dibentangkan oleh Azalina dalam parlimen baru-baru ni. Engkau nak samakan dengan apa yang bersatu berlaku? Tak sama, pasal bersatu tidak buat surat tu. UMNO buat. UMNO ada surat parti dia buat. Sesiapa saja yang menyokong pihak lain yang bertentangan dengan parti dianggap telah mengosongkan kerusi dia. Jadi kerajaan perpaduan pun buat benda yang sama.
daripada Warisan, GPS, GRS, UMNO Barisan Nasional yang setuju dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan, dia ada tanda tangan surat. Kalau dia menentang Kerajaan Perpaduan, menyokong pihak lawan, maka dia dianggap sebagai mengosongkan kerusi. Itu perjanjian tu sah. Walaupun dibuat oleh parti, perjanjian itu sah. Apa bukti dia sah? Contohnya macam keadilan buat perjanjian 10 juta tu. Kan mahkamah terima perjanjian yang dibuat oleh parti. Diakui oleh mahkamah. Jadi BN pun buat benda yang sama. Yang tak buat, yang bodohnya bersatu. Sebab dia dah termakan dengan dia punya taktik dulu. Dia tolak kan. Kemudian dia rasa dia boleh untung. Last sekali senjata makan tuan. Nak rasa lah orang khianat kena lah. Itu aja. Dan ya, betul. PN sendiri yang menentang cadangan PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat untuk membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Dan perkara itu didedahkan oleh siapa? Oleh Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution yang menganggotai jawatan teknikal untuk menggubal akta berkenaan dengan bersama dua lagi wakil PH, Gobind Singh dan juga Hanifah Maidin pada 2022. Pun ada beritahu. Ya. Dan pendirian PH, tindakan MP, ahli parlimen bertindak bertentangan dengan keputusan whip parti dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul tidak percaya dan apa-apa RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan adalah dikira hilang kerusi. Dan pilihan raya kecil diadakan. Juga MP yang dipecat oleh parti kerana melanggar disiplin perlembagaan parti dikira hilang kerusi. PM masa tu diwakili oleh Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin tak setuju dengan cadangan tu. Sebab bantahan PN itulah selaku yang masa tu pengurusi jawatan kuasa, dia usulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti sahaja yang akan diterima. Jadi akhirnya keadaan bagaimana yang dikira MP hilang kerusi? Isytihar masuk parti lain, lompat parti, isytihar jadi bebas. Kalau isytihar sokong Perdana Menteri bertentangan dengan ketua whip parti, hilang tak? Tak hilang kerusi. Jadi itulah kan, apabila draft asal ditolak barisan kabinet, dia terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya balik. Jadi bila dah keputusan dibuat oleh PN, ada kelompangan. Jadi kita nampak kan masa okeylah, pada saya nampak masa kita gubal undang-undang anti lompat parti tu, bila kita dapat tahu hanya mereka yang lompat saja akan kehilangan kerusi, tetapi kalau mereka dipecat oleh parti tidak akan dihilangkan kerusi. Saya rasa macam ada kelompongan di situ. Maknanya ada kelemahan lah. Mungkin sebab apa? Orang yang beginilah, dia nak supaya parti pecat dia sebab dia tak nak berada di dalam parti itu lagi. Maknanya dia nak keluar, macam let's say lah dia dah tak berkenan dengan parti tu. Dia buat hal lah. Dia buat hal sampailah parti tu terpaksa pecat dia. Kan? Jadi daripada situ itulah kelompongan parti. Dia akan buat hal lah. Dia akan seperti inilah apa yang berlaku dia bersatu sekarang. Dan mungkin juga tak mustahil kalaulah ini berlaku dalam blok kerajaan juga. Kan? Tak berkenan dengan presiden ke atau sebagainya. Lepas tu dia buat perangai. Jadi it can happen lah. So ini semua cadangan daripada Perikatan Nasional. Apa yang saya nampak, kalau ini cadangan daripada Perikatan Nasional, ini membuktikan bahawa Perikatan Nasional ni sentiasa membuat keputusan ataupun syarat yang tak masuk akal lah bagi saya. Sebab saya tengok tindakan mereka pun selama ni pun macam something like that lah kan. Sebab dia confident. Sebab itu dia confident itu hari. Lepas PRU15, dia confident dapat 10 orang MP daripada BN. Itu yang Muhyiddin kata, yang 10 orang ni tak keluar pada UMNO pun, tak keluar pada BN pun. Tetapi dia sokong saya. Kan? Dia fikir macam tu, undang-undang tu boleh. Memang betul undang tu boleh. Tapi dia lupa BN ada perjanjian lain, parti dia buat.
Dia lupa BN ada perjanjian lain. Masa beri watikah tu BN ada satu perjanjian lagi. Kena bayar 100 juta. Yang kedua, dia kena kosongkan kerusi kalau tak ikut keputusan parti. Yang ini mengikat dan sebab tu dia orang tarik balik surat sokongan kepada Muhyiddin. Sebab tu Muhyiddin gagal dapat balik 10 orang tu. Jadi benda ni dia belajar oleh Kerajaan Perpaduan. Bila kita bentuk Kerajaan Perpaduan, kita buat perjanjian di kalangan semua parti dalam Kerajaan Perpaduan, sesiapa saja yang menyokong, membelakangkan Kerajaan Perpaduan, maka mereka dianggap telah mengosongkan kerusi. Semua sign. Kecuali Syed Saddiq tidak sign. Sebab itu Syed Saddiq tolak mengisytiharkan dia tidak sokong Kerajaan Perpaduan. Dia tak kena apa. Sebab dia tak sign MOU tu. Jadi dia bebas lah Syed Saddiq ni. Kan? Yang lain tanda tangan. Syed Saddiq je tak mahu tanda tangan. Sebab dia dah plan dah, dia nak khianat lah tu. Sebab tu dia tak mahu sign. Sama juga Muhyiddin. Dia tak setuju dengan undang-undang yang di draft tu. Draft yang dibuat oleh Wan Junaidi tu. Draft tu cantik sebenarnya. Kan? Sesiapa yang dikenakan tidakkan disiplin oleh parti, maka dia kena kosongkan kerusi. Cantik lah tu draft tu. Tetapi Muhyiddin tak setuju. Bersatu tak setuju pasal dia dah plan dah. Dia nak tarik parti lain lompat. Sokong dia. Kan? Dia ingat dia cerdik lah. Last sekali senjata makan tuan. Sekarang ni dia nak buat apa? 4 orang tu dia nak pecat tak boleh. Kalau dia pecat, orang tu tak kena kosong kerusi. Orang tu jadi bebas. Bila jadi bebas, dia boleh pilih mana parti pula. Tak perlu kosong kerusi. Sekarang ni mau tak mau terpaksalah gantung tidak bertali. Jadi zombie lah 4 orang ni. Kan? Tak ada apa-apa. Dan Abang Wan, saya pelik bila Sanusi ni dia buat perbandingan berkenaan dengan peruntukan MP ni, tindakan sekat peruntukan MP dengan Palestin. Saya rasa pelik sebab dia membuat perbandingan dengan keadaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin yang ditindas kerajaan Israel adalah hampir sama dengan sekatan yang dihadapi oleh wakil rakyat pembangkang di Malaysia. Dia kata di Palestin pelbagai sekatan dikenakan oleh Israel untuk melemahkan perjuangan rakyat di sana. Dia kata samalah apa yang berlaku pada Perikatan Nasional yang disekat peruntukan. Dia ulaslah berkenaan dengan, dia kata tak wujud peruntukan untuk berkhidmat di kawasan masing-masing. Itu saja. Mungkin ini cara untuk memerangkap ahli parlimen, dia kata. Tapi pada saya, mana boleh sama perkara yang dah perang. Kau cakap pasal perang. Kita di Malaysia ni tak ada perang. Kita di Malaysia ni dia ajak berunding. Selepas berunding diberikan peruntukan. Kan? Berbeza sama sekali. Sanusi tak payahlah nak menyamakan rejim Zionis dengan apa yang kita ada di Malaysia ni. Kita di Malaysia ni, kita dah cukup baik dah. Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menafikan hak ahli parlimen ataupun kawasan parlimen masing-masing. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Sanusi ni, dia dah tak ada idea. Dia seolah-olah dia ni kan nak kononnya secara halus nak menyamakan orang dengan Zionis. Ini secara halus, nampak tak permainan dia? Dia nak kata secara jelas sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kan dah bagi warning dekat parlimen. Jangan melampau di dalam berpolitik berkenaan dengan isu Palestin. Lepas tu, dan dia akan kenakan tindakan kepada orang yang sengaja nak mengaitkan dia ataupun sebagainya lah kan. Jadi saya nampak di sini, ini adalah secara halus nak mengaitkan, nak kata orang Zionis secara langsung tak berani. Jadi dia pun kata samalah dekat sana potong elektrik, sekat bekalan air, ubat-ubatan, nak suruh orang serah diri. Jadi yang berlaku di negara kita, dia kata nak suruh ahli parlimen sebelah sana pembangkang serah diri, sekat peruntukan.